Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa man walah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ma ba'd. Ustaz Azia dan Ustaz Hafizuddin, apa khabar dua panel kita? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, baik. Pertamanya kami di peringkat Fakih Synergise mengucapkan jutaan terima kasih pada Ustaz Hafizuddin dan Ustazah Azia Talibin yang sudi untuk memenuhi undangan kami ini yang tak seberapa ini untuk siri bicara salat ya selama sebanyak 5 siri, dan Alhamdulillah hari ini merupakan siri yang pertama. Kita akan bincangkan soal qiyam. Petang esok kami akan bincang tentang rukuk, kemudiannya iktidal dan sujud, iktidal dan duduk antara dua sujud. Siri yang keempat tentang sujud dan siri yang kelima tentang tasyahud ya. Dan Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersama dengan Ustaz Hafizuddin, junior saya di UM dulu, junior setahun, dan sekarang ni sebagai pegawai hal ehwal agama di Jabatan Islam. Jabatan Islam ke ataupun Jabatan Hal Ehwal Agama Islam? Jabatan Hal Ehwal Agama Islam, JAIB di Perlis ya. Baik, barakallahu fikum Ustaz, terima kasih banyak. Dan Ustazah Azia Talibin yang dalam bulan Ramadan, kalau sebahagian tuan-tuan dan puan-puan masih ingat, saya bersama dengan Ustazah Azia dalam 4 ke 5 siri Ustazah. Saya pun dah lupa dah. 5 Ustazah 5. Okey. 4. Dia sempat siri lah. 4 siri membincangkan tentang antara yang menarik bacaan tentang Fatihah bersama dengan Ustaz Syahid Mukhlis, Ustaz Syahid masa tu dan lain-lain lah. Okay, Alhamdulillah kita dapat bersama lagi dengan Ustazah Azia, wakil dari Grad Ngaji Malaysia, dan Ustazah sebagai cikgu Grad Ngaji ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada petang ni kita nak bincang satu je rukun dalam solat yang namanya qiyam. Dan qiyam ini kalau saya lihat dalam perbahasan ulama, dia ada satu perbahasan yang popular kalangan ulama dulu, antara Imam Syafi'i, Imam Nawawi pun bahas, Ibn Taymiyah pun bahas, dan ramailah ulama bahas, iaitu dalam solat ni apakah kedudukan yang paling tinggi dan paling utama ya. Kalau Imam Syafi'i, beliau menyatakan kedudukan yang paling utama ialah qiyam. Antara dalil yang digunakan ialah hadis Nabi SAW, afdalus salati tulul kunut. Salat yang paling utama ialah panjang kunut, dan kunut itu difahami sebagai qiyam oleh Imam Syafi'i. Apalagi dalam qiyam tu kita ada satu ibadah yang besar yang namanya qiraatul Quran. Qiraatul Quran tidak wujud dalam rukuk, dalam sujud, bahkan dilarang kita membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud pun. Tapi sebahagian ulama lain menyatakan, antaranya Ibn Taymiyah, sujud itu lebih utama dibandingkan dengan qiyam atas beberapa dalil yang panjang pula. Dan saya ada lihat upasan daripada Ibn Taymiyah di dalam kitab Majmu'atul Fatawi beliau menyenaraikan dalam lebih 20 kot dalil menyatakan sujud lebih utama. Ala kullin, qiyam ke, sujud ke, yang penting kita nak memanfaatkan rukun yang namanya qiyam dan mana-mana rukun yang ada dalam salat insya-Allah. Jadi pada petang ni saya punya soalan yang diberikan kepada Ustaz Hafizuddin dan Ustazah Azia mudah aja. Kita mulakan dahulu dengan Ustaz Hafizuddin. Boleh tak Ustaz terangkan qiyam daripada dua perspektif? Satu daripada perspektif sunnah sallallahu alaihi wasallam, dan sedikit banyak mungkin Ustaz boleh tunjuk berkaitan dengan fikir. InsyaAllah ya. Ustaz silakan. Minta maaf sebelum tu Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mohon jangan sebaik tuan-tuan dan puan-puan untuk menghebahkan program ini. Ada beberapa kenalan saya, Datuk Fadilah, Kak Liza dan lain-lainnya. Mohon jangan sebaik daripada tuan-tuan dan puan-puan untuk menghebahkan video ini. Semoga ramai mendapat manfaat insya-Allah. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Zulkhairi
yang dikasihi Ustazah Aziah, panel pada petang ini. Seterusnya tuan-tuan, puan-puan, para penonton, para warga net sekalian lah. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Azza wa Jal kerana dengan izin dan kurnianya dapat sama-sama kita berada dalam siri majlis ilmu Maya ini, yang saya kira merupakan satu inisiatif yang baiklah daripada Faqih Sinergis untuk mendalamkan pemahaman masyarakat berhubung dengan erti solat itu sendirilah. Dan kita lihat pada hari ini perbincangan kita berkaitan dengan qiyam di dalam solat. Dan kalau kita perhatikan flashback sikit pada bulan yang lalu, iaitu dalam bulan Ramadan, banyak sekali kita mendengar hadis-hadis yang dikemukakan oleh para asatizah, para ustaz-ustaz, para imam dan sebagainya. Mereka mengemukakan hadis riwayat Al-Bukhari yang menyatakan bahawa man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Apa yang menarik dalam hadis ini iaitu Nabi SAW menggunakan perkataan qama. Perkataan qama yang bermaksud berdirilah. Dan qama di sini lebih khusus kita kata iaitu orang yang mendirikan malam Ramadan, iaitu mendirikan dengan maksud mendirikan salat, iaitu sehingga dipanggil sebagai salatul qiyam, salat untuk mendirikan. Tak apalah. Tapi maksudnya perkataan qiyamul lail, perkataan qama Ramadan, mendirikan ini sinonim dengan salah satu daripada rukun solat, iaitu solat, rukun solat iaitu berdiri lah, qiyam. Dan qiyam ini menjadi satu perkara yang ditekankan di dalam syariat kita terutamanya, sementara apabila dinyatakan di dalam Al-Quran, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, Allah SWT sebut hafizu 'ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, iaitu pada ayat 238. Yang mana Allah SWT menyatakan bahawa hendaklah kamu pelihara, yakni memelihara dengan cara mengerjakan dengan tetap, iaitu istiqamah lah, dan sempurna pada waktunya, iaitu ala salawati, segala sembahyang fardu, was salatil wusta, dan juga salat wusta. Salat wusta yang banyak perbincangan juga di kalangan para ulama. Salat wusta, maksud salat wusta ni salat yang pertengahan. Jadi ada yang menyatakan bahawa pertengahan iaitu salat asar. Yang inilah yang menjadi pegangan ramai di kalangan ulama, di samping terdapat dalil yang Nabi SAW sendiri menyatakan bahawa salat wusta itu ialah salat asar. Selain pada itu, maksud wusta di sini iaitu pertengahan, iaitu dalam satu hari itu, iaitu salat asar berada di tengah-tengah, iaitu subuh, zuhur, kemudian asar di tengah, kemudian maghrib dan isyak. Tak apalah. Wa qumu lillahi qanitin, dan hendaklah kamu berdiri, kerana Allah, wa qumu lillah qanitin, dalam keadaan taat dan khusyuk, dalam keadaan qunut. Ini seperti mana yang dinyatakan oleh Ustaz Zulkhairi tadi. Imam Al-Baghawi rahimahullah, dia menyatakan bahawa wal qunut tulul qiyam, iaitu qunut itu maksud dia ialah lamanya berdiri. Sebab itu kalau kita tengok dalam hadis-hadis Nabi SAW, umpamanya dalam Ramadan baru ni kita banyak jumpa berkaitan dengan qiyamul lail, iaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahawa Nabi SAW solat qiyamul lail ini iaitu 4 rakaat, dan 4 rakaat itu tidak dipertikaikan berkenaan dengan panjangnya solat baginda, eloknya rukuk baginda, qiyam baginda, rukuk baginda, sujud baginda. Dan Nabi SAW membaca dalam solat baginda dalam semasa qiyamul lail dengan bacaan yang panjang, menunjukkan bahawa ibadat solat itu yang antara yang utama juga ialah qiyam.
iaitu berdiri. Dan kalau kita perhatikan berkaitan dengan ayat surah Al-Baqarah sebentar tadi ini, kata Muqatil bin Sulaiman, iaitu pada kata-kata pada firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa qumu lillahi qanitin, iaitu qumu fi salatikum lillahi muti'in, iaitu hendaklah kamu berdiri di dalam salat kamu itu kerana Allah, muti'in, iaitu dalam keadaan kamu taat kepada Allah. Berdiri itu kerana taat. Walaupun kadang-kadang mungkin kita kebiasaan kita ini, manusia ni kita cenderung kalau kita kata taat, setia ni dengan cara kita menunduk, dengan cara tunduk, jadi budaya kita, jadi kebiasaan masyarakat dunia. Tapi Islam ajar satu perkara lagi, iaitu dalam keadaan berdiri tegak pun kita boleh perasaan kita, jiwa kita itu tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa dzalika anna ahlul adyan, demikianlah orang-orang yang ahli-ahli agamawan yang terdahulu, yaqumuna fi salatihim asin, yang mana mereka ini berdiri dalam salat mereka itu dalam keadaan asim, berdiri dalam keadaan ingkar kerana sombong, angkuh, menentang Allah Subhanahu Wa Taala, tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Faqala Allah, lalu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, qumu antum lillahi muti'in, iaitu berdirilah kamu kerana Allah dalam keadaan taat. Ini satu perkara yang sebab dalam banyak kehidupan kita berada dalam keadaan kita berdirilah. Kita berjalan, kita bergerak dari satu tempat ke satu tempat dalam keadaan berdiri. Bagaimana kita nak implementasikan berdiri kita itu di dalam solat itu, berdiri kita kerana taat, tunduk, patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan di luar solat dalam keadaan banyak keadaan kita ni dalam keadaan berdiri. Baring ni jangan-janganlah, biasa baring ni sebab sakit, baring kerana tidur dan sebagainya, itu dalam keadaan tidak sedar. Baik. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyatakan bahawa umira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bis salati qa'iman, iaitu Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya ditunaikan salat itu dalam keadaan berdiri. Wa innama khutiba bil faraidi man ataqaha, dan hanya saja diperintahkan kepada untuk berdiri tadi ini di dalam salat-salat fardu, man ataqaha, siapa yang berkemampuan, siapa yang berkeupayaan. Fa idza lam yutiqil qiyam shalla qa'idan, siapa yang tak boleh nak berdiri, tak mampu nak berdiri, maka dia hendaklah salat dalam keadaan duduk. Maksudnya yang asal, yang pertama, yang paling utama, mesti kena berdiri. Mesti kena berdiri berdasarkan ayat Quran tadi itulah, dan ayat Quran yang lain banyak lagi, wal muqiminas salah, aqimus salah wa atuz zakah dan sebagainya. Banyak ayat Quran yang menyatakan, yang mengaitkan perkataan qama, dan juga yang pecahan daripada perkataan qama ni, yaqumu, qiyam dan sebagainya itu, yang mengaitkannya dengan ibadat salat. Itulah sebab mengapa sebahagian dari kalangan ulama menyatakan banyak-banyak keadaan posisi solat yang manakah yang paling kita kata utama, yang paling besar sekali, iaitu posisi qiyam itu, berdiri itu sendiri. Bahkan dalam ayat Quran nyatakan, idza qumtum ila salat, apabila kamu nak berdiri menunaikan salat, atau ayat berkaitan dengan wudu juga menggunakan perkataan pecahan daripada perkataan qama. Idza qumtum, apabila kamu nak mendirikan. Jadi dia tak pergi pada apabila kamu hendak kita kata duduk dalam solat dan sebagainya, ataupun sujud dalam solat, walaupun perkataan sujud dan rukuk itu ada dalam ayat-ayat yang lain, tapi banyaknya dalam kaitan dengan qiyam, iaitu diperintahkan kepada orang yang solat fardu. Yang ni tak ada pilihan lah, melainkan kalau dia tak mampu. Tak mampu ni banyak sebab juga dibincangkan oleh para ulama. Kalau tak mampu berdiri, qa'idan, maka duduk. Fa illam yutiq shalla muttaji'an. Kalau tak mampu juga untuk duduk, memang betul-betul beratlah orang ni, masalah kesihatan, masalah kerana terlalu tua dan sebagainya, maka dia boleh dalam keadaan
mengiring ataupun dalam keadaan berbaring. Jadi ini merupakan satu, kita kata, satu anjuran dalam agama, bahkan boleh kita katakan bahawa inilah ajaran agama berkaitan dengan solat yang istimewa di dalam solat tadi. Seperti mana yang dinyatakan bahawa dalam solat itu dituntut untuk kita melaksanakan beberapa rukun yang lain. Dalam qiyam itu kita dituntut untuk melakukan beberapa rukun yang lain, iaitu seperti kita takbiratul ihram dalam keadaan berdiri, juga membaca suratul Fatihah, iaitu yang mana tidak sah kalau solat seseorang itu jika dia tidak membaca suratul Fatihah. Bila dibaca iaitu dalam keadaan kita sedang qiyam lah. Dan kalau dalam keadaan duduk, walaupun duduk tapi sebenarnya dia mengambil tempat qiyam, walaupun berbaring tadi ni, disebut dalam di dalam hadis Nabi SAW. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain radhiyallahu an, iaitu di dalam Sahih Bukhari, yang dalam Sahih Bukhari, iaitu disebutkan bahawa dia berkata kepada Nabi SAW, kanat bi bawasir, iaitu dia ada penyakit buasir. Fasa'altu Nabi SAW, dia bertanya kepada Nabi SAW anis salah, tentang salat. Ini para sahabat dia sangat concern tentang salat dia. Walaupun dia dalam keadaan sakit dan sebagainya, dia masih fikir lagi berkaitan dengan solat ni macam mana. Faqala, lalu Nabi SAW bersabda, salli qa'iman, iaitu kamu salat dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan, apabila kamu tak mampu maka duduklah kalau tak mampu sebab sakit hari ni. Fa illam tastati' fa ala jambin, dan kalau tak mampu juga maka berbaringlah ataupun mengiring di rusuk kanan ataupun berbaring. Jadi maksudnya perbuatan duduk dan juga baring itu dia mengambil tempat qiyam, mengambil tempat berdiri. Jadi kalau kita tahu habis baca Quran ketika duduk boleh pula, duduk disebut mengambil tempat qa'iman bagi orang yang sakit dan sebagainya lah. Ini merupakan kita kata perkara yang dituntut di dalam agama kita, dalam salat khususnya. Baik. Di dalam salat juga, di dalam qiyam juga kita disunnahkan kepada kita untuk meletakkan tangan kanan di atas belakang tangan kiri ketika qiyam. Ialah dalam ini perbincangan yang panjang lah, ada yang qiyam lepas dan sebagainya, tapi terdapat dalam satu riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, iaitu dia menyatakan bahawa kana an-nas yu'maruna an yada'a ar-rajulu al-yada al-yumna ala dhira'ihi al-yusra fi as-salah, iaitu manusia zaman Nabi SAW dulu ni diperintahkan agar meletakkan tangan kanannya di atas lengannya yang kiri di dalam salat. Maksudnya bukan berdiri tegak begitu saja, tetapi ada kita kata kedudukannya, yang apabila orang lain melihat keadaan tersebut, iaitu kita kata tahu orang ni dalam keadaan sedang solat, sedang menunaikan solat. Berbezalah dengan berdiri yang biasalah. Demikian juga dalam riwayat Wa'il bin Hujur radhiyallahu an dalam Sahih Bukhari juga, iaitu dia menyebutkan thumma wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra, kemudian baginda meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri. Yang ini penting juga lah. Kadang-kadang kita tengok anak-anak kita salat dan sebagainya, kita kena ambil berat tentang ini, walaupun kita mungkin sebahagian orang melihat perkara ni perkara yang kecil, tapi apabila diajarkan oleh Nabi SAW, dia merupakan satu perkara yang besar lah, yang ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain oleh Abu Dawud dan juga An-Nasa'i dan dinilai sahih oleh Al-Albani rahimahullah, iaitu disebutkan summa wada'a yadahu al-yumna ala kaffihi al-yusra war-rusghi was-sa'id,
iaitu beliau baginda Nabi SAW meletakkan lengan kanan pada belakang telapak tangan kirinya, pergelangan dan juga lengan kirinya, iaitu meletakkan dalam pergelangan lah. Baik. Apa hikmah yang demikian ini? Iaitu banyak para ulama mereka cuba mencungkil, mengeluarkan hikmah tentang tangan ini, peletakan tangan ini. Sebab sebahagian dalil yang mengatakan tangan tadi ni kanan letak atas tangan kiri. Kemudian dalam riwayat Ibnu Khuzaimah iaitu disebut fawada'a yadahu al-yumna ala yadahu al-yusra ala sadrihi, iaitu Nabi SAW meletakkan tangan kanan dia di atas tangan kirinya, ala sadrihi, di atas dadanya, di atas dada. Jadi para ulama bincanglah, antaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, iaitu hikmah yang dapat diambil daripada perbuatan ini, iaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, merupakan sifat orang yang memohon dengan merendahkan diri. Ini sifat orang yang memohon merendahkan diri, orang yang minta sungguh-sungguh lah, minta sungguh-sungguh. Dan lebih mendekatkan kekhusyukan, lebih mendekatkan kekhusyukan. Kalau kita minta dengan orang pun, kita tak minta dalam keadaan kita menunjukkan watak yang angkuh, watak yang sombong. Umpamanya kita ada silang tangan ke contoh, ataupun kita tak dalam keadaan kita tegak begitu saja tanpa menunjukkan sebarang emosi. Jadi apabila kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita meletakkan tangan di atas dada, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, menunjukkan bahawa kita sedang merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan lebih mendekatkan kekhusyukan kita, fokus kita di dalam solat. Seolah-olah Imam Al-Bukhari rahimahullah memperhatikan, meneliti keadaan ini, dan beliau meletakkan satu bab yang khusus, iaitu meletakkan tangan kanan atas tangan kiri dalam salat lah. Dan dia mengaitkan bab ini dengan khusyuk, mengaitkan perkara ini dengan khusyuk. Dan antara lain juga dinyatakan bahawa perkara ini kenapa diletakkan di dada, iaitu di dada itu terletaknya hati, letaknya jantung hati seseorang, dan jantung hati itulah tempat niat, tempat kita berniat, dan telah menjadi kebiasaan bagi seseorang yang hendak menjaga sesuatu, maka dia akan letakkan tangan dia tempat dia nak jaga. Jadi dalam solat ni kita nak jaga niat kita. Jadi bila kita nak jaga niat kita supaya tak berubah, supaya kita tak ujub, tidak riak dan sebagainya, itu kita nak supaya ikhlas, tunduk kepada Allah Taala. Jadi kita zahirkan dengan kita meletakkan tangan kita di tempat letak, tempat kita berniat itu di hati kita. Jadi itu antara keadaan posisi qiyam lah, ya, posisi qiyam yang mana dia bukan semata-mata berdiri. Dan kita lihat juga berkaitan dengan qiyam dalam solat ini disebut sebagai dalam hadis tadi ni bagi orang yang berkemampuan. Jadi timbul juga isu, kalau orang yang dia nak juga qiyam, dia tak mampu dah, dia nak juga qiyam, jadi dia bersandar kat dinding ataupun sandar di tiang. Cari kat masjid tu, cari saf yang dekat dengan tiang, dia pun sandar kat tiang, kemudian dia qiyam. Boleh ataupun tidak boleh. Jadi ini dibincangkan juga oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi kata dia berkaitan dengan qiyam orang yang bersandar ini, iaitu dia disebut sebelum tu kita walau istanada ila syai'in kadidarin ajza'ahu ma'a al-karah. Sekalipun dia bersandar kepada sesuatu seperti dinding, boleh, tetapi dengan keadaan karah, iaitu makruh. Walau tahamala alaih,
wa kana bihaitsu law rafa'a ma istanada ilaihi lasaqata liwujud ismi al-qiyam. Jadi dia kata kalau diangkat seolah-olah dialihlah dinding ni tadi ataupun tempat dia bersandar ni tadi, maka dia akan jatuh. Maksudnya dia tak boleh berdiri dengan sendiri. Maka hilanglah nama qiyam itu. Maksudnya dia sebenarnya dia tak boleh berdiri tapi dia bersandar, dia menumpang. Wa in kana bihaitsu yarfa'u qadamaihi in sya'a wa huwa mustanidun lam yasih. Dan kalau dia boleh angkat kaki, maksudnya dia bukan bergantung berdiri tadi dengan kaki, maksudnya dia disebabkan bersandar, sama ada kalau boleh angkat dua kaki tu lebih hebat lagi, memang betul-betul dia bersandar lah. Jika dia mahu, insya-Allah kalau dia mahu, wa huwa mustanid, sedangkan dia sedang bersandar, lam yasih. Maksudnya kita kata kalau diikat diri dia ke apa semua tu, dia boleh angkat kaki dia, tapi dalam nampak macam berdiri, tapi sebenarnya tidak. Li'annahu la yusamma qa'iman, kerana ia tidak dinamakan sebagai berdiri, bal mu'alliqan nafsa, tapi dia menggantung diri dia. Diikat diri dia ke, dia menggantung diri ke, maksudnya dia sebenarnya telah tidak mampu untuk berdiri. Itu maksud berdiri ni pula iaitu nasbu zahrul musalli, iaitu menegakkan tulang belakang orang yang salat lah. Jadi dia tidak condong ke depan, dia tidak condong ke belakang, condong ke depan seperti seolah-olah hampir-hampir rokok, ataupun dalam keadaan ke belakang, ataupun dia menyengit ke kiri, menyengit ke kanan, itu tidak dikira sebagai berdirilah. Sebab apa? Sebab umum daripada lafaz hadis dan juga ayat-ayat Al-Quran menyatakan berdiri, maksudnya normal, berdiri orang yang normal. Kalau tadi ni mengiring ke kiri, mengiring ke kanan, yang itu tak kira. Dan kalau yang demikian itu la yusamma qa'iman lam yasih qiyamu, iaitu tidak dinamakan sebagai berdiri dan tidak sah qiyamnya, tak dikira qiyam lah. Tak tahulah dikira membongkok ke, dikira mengiring ke, tak dinamakan sebagai qiyam. Orang kata dia solat dia ada problem. Dan kalau kita tengok solat berjamaah ni, kita disunnahkan untuk kita merapatkan bahu, merapatkan saf. Jadi bila sunnah merapatkan saf, maksudnya kita bukan berdiri dalam keadaan condong ke kiri. Kalau condong ke kiri, condong ke kanan ni, dia akan menyebabkan regang lah saf tersebut. Itu yang saya kira mungkin sebagai pendahuluan lah kot untuk berkaitan dengan qiyam ini, iaitu dari sudut kaifiat dan juga dari sudut bagaimana masyarakat awal Islam dahulu, salafus salih, mereka qiyam di dalam salat. Okey, terima kasih banyak Ustaz Fizuddin, jazakumullah khairan. Saya kira memang banyaklah isu kalau kita nak bahaskan satu persatu ya. Dan kalau Ustaz Hafiz nak kupas satu lagi aspek khilaf ulama yang Ustaz Hafiz ada sebut tadi, lepas tangan, letak tangan, itu panjang lagi lah dia punya isu dia. Apapun, terima kasih Ustaz atas kupasan tadi. InsyaAllah akan dapat membantu kita. Ustaz Aziah, dalam masa yang ada ni, kita nak tahu juga falsafah kenapa kita kena qiyam tu. Saya teringat ayat 14 suratul Kahf, yang mana ada perkataan qama di situ, wa rabatna ala qulubihim il qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Itu ucapan daripada Ashabul Kahfi, yang mana mereka berdiri untuk menegakkan kebenaran. Ustaz Hafiz boleh tolong mute tak? Minta maaf ya. Okey. Jadi ketika mereka berdiri menegakkan kebenaran, mereka menyatakan Tuhan kami ni Tuhan langit dan Tuhan bumi ya. Okey, jadi sekarang ni mungkin Ustazah Aziah boleh bantu kami yang seramai lebih kurang dalam 40 orang lebih ni. Dokumen itulah 40, 50, 60 orang ni. Okey, untuk memahami falsafah ataupun apa-apalah maksud di sebalik qiyam itu sendiri. Saya persilakan Ustazah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas tak Ustaz? Jelas, alhamdulillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Pertama saya ucapkan tahniah kepada Fakih Sinergi untuk mengadakan wacana solat ni baru siri yang pertama. Di mana kalau kita lihat kita sebab salah satu sifat manusia ni ghaflah kan yang disebut dalam surah Al-Hajj kan, berkenaan salah satu sifat manusia adalah ghaflah. Jadi maknanya sebab solat ni kita lakukan hari-hari dan dalam satu hari kewajipan tu 5 kali kan. Jadi bila perkara yang selalu kita lakukan ni dia ada kecenderungan yang macam kita ambil sambil lewa lah dekat situ kan. Jadi maksudnya itulah ucapkan tahniah kepada Fakih Sinergi untuk kita refresh balik, kita mengingatkan semula dan sebenarnya kita memaknakan kan solat kita yang dulu umur 20 pastilah seharusnya berbeza kalau kita dah umur 40 sekarang kan. Jadi sepatutnya kita tambah lagi input berkenaan solat ini. Alhamdulillah. Jadi berkenaan dengan soalan Ustaz Zul itu, kalau kita lihat maksudnya dalam saya ulas ni, saya kira sebagai kalau tadi kan kalau Ustaz Hafiz tadi memanglah bidang dia kan, dia mengulas tu panjang lebar. Panjang lebar maknanya cukuplah dari segi yang Quran hadis tu kan. Alhamdulillah. Jadi kalau kita tengok tadi salah satu kita tengok, saya nak bawa dari konteks kita kita manusia ni, kalau kita tengok dalam kehidupan biasa, kalau kita tengok pun bila kita berdiri tegak, maksudkan sebab bila sebut qiyam ni kan berdiri tegak kan, bukan diri goyang-goyang ke apa. Kalau kita tengok contoh murid dekat perhimpunan kan dah boring tu kan, dia bergoyang-goyang macam pokok ke kan. Tak, ni dia berdiri tegak. Bila kata berdiri tegak dekat situ, dan kalau kita lihat dalam kehidupan kita, kita lakukan itu dalam urusan yang penting kan. Bila kita berhadapan contohnya kan dengan orang-orang yang besar kan, kalau kita tengok pun macam tadi Ustaz Hafizuddin kata, bila kita nak meminta sesuatu kan, kita lakukan etika tersebut kan. Kalau kita lihat jadi apatah lagi bila kita tengok, maknanya solat ini di mana dia rangkuman kan 3 perkara, iaitu perbuatan fizikal kita, niat kan dalam hati dan juga perkataan. Kalau kat situ kita lihat bahawa solat ini dan qiyam itu, konsep qiyam ini memang menunjukkan di mana kita ni orang Islam ni kena selalu bersedia. Kan? Kena selalu bersedia. Kan? Jadi sebabnya kalau kita tengok yang paling besar sebenarnya falsafahnya adalah maksudnya kalau kita tengok bila kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat kelak. Kan? Jadi kalau kita membayangkan, maksudnya bila kita solat itu, berdiri tegak itu, membayangkan yang kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat kelak. Kan? Apakah ialah nasib kita tu, maksudnya setelah apa yang telah kita lakukan itu di dunia ini, jadi apakah dia punya natijahnya nanti. Jadi sebab tu maksudnya kat sini maknanya orang Islam ini kena selalu bersedia. Kan, bersedialah dalam keadaan apa sekalipun. Sebab maksudnya kat sini kan orang yang bijak itu adalah orang yang mengingati mati. Jadi dia akan selalu bersedia dalam segala hal. Kan, urusan kita tak akan sambil lewa. Sebab maksudnya kat sini solat yang tegak itu, berdiri tegak itu bukan dalam keadaan malas. Kan, kita pay attention lah. Kita pay attention. Dan dekat situ itu menunjukkan macam tadi kata Ustaz Hafiz tadi, maksudnya merendahkan diri dan juga khusyuk. Kan, kalau kita rujuk kepada surah Al-Baqarah ayat ayat 45 itu kan, bahawa untuk kita meminta itu kena perlukan kesabaran dan solat, dengan jalan sabar dan solat. Jadi dekat situ kita boleh lihat bahawa maknanya solat ini menjadikan kita akan walaupun kita berdiri kan, kalau dalam konteks kita berdiri tapi kita merendahkan kedudukan kita berdepan dengan Al-Khaliq kan, yang Maha Mencipta. Kan, dan kat situ maksudnya dan kita akan berada dalam keadaan awas. Bila kita berdiri tegak ni, kita berada dalam keadaan awas, sentiasa bersedia.
sentiasa bersedia. Macam saya cakap tadi, maksudnya contohlah kalau dalam konteks kita manusia ni, bila-bila pun kalau kita dipanggil ilahi, kita bersedia tak? Jadi itu sebenarnya yang paling besar kalau pada saya lah, maksudnya bersedia tak kita. Maknanya bila janjinya itu telah datang. Kan kalau kita tengok hari ni kan, kalau mungkin ada berita-berita yang dalam macam kan Ustaz Zul baru ni kan, sahabat kita kan diuji Allah, maksudnya pada hari raya kedua, dan saya mengenali sahabat kami tu, maksudnya ayah dia sihat, memang kami duduk dekat lah kan, maksudnya tahu keadaan kesihatan ayah dia, tapi pada hari kedua ayahnya dijemput ilahi. Jadi kita pun tengok pada keadaan tu, dalam maksud qiyam ini, adakah kita bersedia? Okay, jadi dekat situ sebabnya kan Ustaz Zul, Ustaz Hafiz, sebab kalau kita tengok kan, maknanya dalam dalil surah Al-Ankabut, surah Al-Ankabut ayat surah yang ke-29 ayat 45 kan, di mana bahawa solat itu boleh mencegah kemungkaran itu kan, ayat yang perkataan kalimah yang Allah gunakan adalah wa aqimis solah. Wa aqimis solah. Sebab bila kita kata qiyam itu, dia bukan macam orang nak pergi pasar macam tu. Dia memerlukan segala kudrat, segala kita punya fokus kita diperlukan. Kan kalau kita tengok maknanya dalam surah Al-Ankabut, surah ke-29 ayat 45 itu, di mana kalau solat itu kan, yang berdiri itu dilakukan dengan khusyuk, dengan fokus, dengan tata caranya yang betul, insya-Allah ia akan meninggalkan kesan dalam hidup kita. Kan sebab sehari kita kena, kalau berdiri tegak tu berapa kali Ustaz Zul? Yang mampu tu 17 kali lah kan, 17 kali lah rukunnya kan, 17 kali. Bayangkan maknanya 17 kali sehari, yelah sepanjang mana hidup kita tu. Jadi kita nampak dekat situ, maksud dia sekiranya dihayati, maksudnya falsafahnya kat situ adalah di mana kita mengakui maknanya kebesaran Allah SWT kan, sebagai Tuhan yang menciptakan kita, Rabb kita. Kan, jadi yelah, sebab kalau kita pun kan berdiri tegak, macam saya masukkan dekat awal tadi, dalam urusan rasmi, kita tak akan main-main. Kan, kita tak akan main-main dalam kehidupan ni. Jadi maknanya kat sini adalah penghayatan kepada nanti untuk esok kan boleh ajak kawan-kawan warganet semua untuk sertai. Okey, maaf ada gangguan sikit. Okey, siri yang seterusnya kan untuk kita huraikan lagi berkenaan dengan rukun-rukun solat yang lain tu. Maksudnya kita nampak kat sini macam mana solat ini sekiranya kita hayati, ia akan memberikan kesan dalam hidup kita. Kalau nak ulaskan yang bab kesihatan tu memang ada banyak buku Memang kalau contoh dekat UM pun dari fakulti engineering pun ada keluarkan satu buku. Itu memang kesan solat dari segi yang fizikalnya lah. Kan itu saya tak ulas lah sebab memang bukan bidang saya, tapi maksudnya dekat sini dari erti hidup kita sebagai makhluk Allah ni, hamba Allah ni, kita nak cakap kedudukan kita sebagai hamba Allah ini, maksudnya kita akan sentiasa bersedia. Dan sebab itu maksudnya dalam ayat Al-Ankabut surah 45 tu, kenapa maknanya solat itu sampai boleh mencegah kepada kemungkaran. Maknanya kalau kita maksudnya fikir, maknanya renungkan di situ, maknanya keterbatasan kita, mungkin ada yang kata kurang kepakaran dalam bahasa Arab ke apa, tapi pada ayat tersebut disebutkan boleh mencegah kemungkaran. Jadi maknanya kita maknanya ialah sambil menuntut ilmu, mencari para ilmuwan untuk kita menambahkan lagi ilmu. Tapi di situ juga maknanya kalau kita baca terjemahan tu pun kita tengok solat dia boleh mencegah kepada kemungkaran. Macam mana tu? Kan, jadi kat situ maksudnya satu perkara kita tengok sini sebab wa aqimus solah. Konsep berdiri tegak itu, macam saya katakan tadi, dia takkan dilakukan secara sambil lewa. Sebab ia memerlukan seluruh kita punya fokus, tenaga untuk kita melakukannya. Dan sebenarnya berdiri tegak ni satu nikmat Ustaz Sul dalam solat. Sebab kan kalau kita tengok kan, kalau kita jumpa makcik-makcik tu, dia mesti pakcik ke apa kan, dia mesti akan cakap kan, untung kan boleh solat. Sebabnya bila dah tak boleh solat berdiri tegak ni, itulah solatnya tak boleh lama kan. Jadi bersyukur kan bagi orang yang boleh berdiri tegak, sebab tu kan maksudnya berdiri bagi yang mampu. Kan sebab bila berdiri tegak tu sebenarnya dia berkaitan juga dengan kesihatan fizikal kita. Okey, jadi dekat situ
Yelah kalau orang contoh sakit gout kan, tak boleh dah nak solat tegak. Jadi kat situ pun maknanya bila kita usaha untuk merasai nikmat berdiri tegak dalam solat itu, salah satunya secara tak langsung kita akan berusaha untuk menjaga kesihatan kita kan. Raya-raya ni beringatlah bila makan tu kan. Kan disambut tu betul, sambutan tu tapi beringat bila makan. Jadi itulah sedikit Ustaz Zul perkongsian daripada saya berkenaan dengan falsafah solat ni. Saya maksudnya mudah kat sini saya nak cakapnya, solat ini maksudnya berdiri tegak itu dengan khusyuk itu akan dihayati. Maksudnya kat sini adalah persediaan kita yang paling utama adalah untuk berhadapan dengan Allah SWT di hari kiamat nanti. Okey, itu saja daripada saya Ustaz Zul. Terima kasih. Terima kasih banyak Ustazah Azia. Banyak poin Ustazah kongsikan, dan jujurnya kalau boleh saya sebut satu perkara, saya bagi soalan pada Ustazah agak lewat, dan dalam keadaan saya fikir boleh ke Ustazah Azia kupas tajuk ni berat ni. Tapi Masya Allah saya rasa gembira sangat sebab kesemua poin yang disampaikan oleh Ustazah ni jujurnya memang saya tak pernah dengar di mana-mana tempat. Yang mana kalau boleh saya bacakan balik, dengan qiyam ni menunjukkan kita umat yang sentiasa bersedia, kemudian persediaan menghadapi hari akhirat, yang tu saya biasa dengar daripada kupasan Ar-Razi dengan mengaitkan ayat yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, ketika manusia berdiri menghadap Tuhan sekalian alam. Dan qiyam ini menunjukkan kita umat yang bukan umat yang malas, sebaliknya umat yang cerdas. Jazakumullah khairah. Kita doakan tuan-tuan dan puan-puan panel kita yang hadir pada hari ini diberikan nikmat kesihatan sampailah akhir hayat. Meninggal dunia pun dalam keadaan sihat insya-Allah. Cuma dah tiba masa kena meninggal lah kan, takkan boleh hidup sepanjang masa kita. Tapi meninggal tu dalam keadaan sihat insya-Allah. Okey, dan banyak alhamdulillah komen-komen diberikan termasuk oleh seorang yang saya segani, Umar Adam ataupun Puan Syafini, jazakumullah khairah. Terima kasih banyak. Okey, Ustaz Fizuddin dah terangkan daripada aspek sunnah dan juga fikih. Saya tahu itu kepakaran Ustaz dalam bab sunnah. Saya pun kena belajar daripada Ustaz. Barakallahu fikum. Ustaz Azia pun dah terangkan soal falsafah. Kita tak boleh lama tuan-tuan, kita ada masa 10 minit lagi. Saya tengok soalan pun tak ada. Saya nak bagi masa pada panel masing-masing untuk membuat rumusan perbincangan kita pada hari ini. Ustaz Fizuddin boleh berikan sedikit rumusan dalam 3-4 minit. Ustaz Azia pun dalam 3-4 minit. Sebelum saya persilakan panel untuk membuat rumusan, izinkan saya untuk berkongsi satu benda dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey, ini dia. InsyaAllah kami di peringkat Fakih Sinijaz, Ustaz Azia, Ustaz Fizuddin, Sinijaz ya. Nama ni diberikan oleh Ustaz Yusri, saya tak tahu apa dia punya asal usulnya. Okey, daurah fiqh imam dan makmum secara khusus. Imam dan juga makmum. Ini bukan daurah falak secara umum ya. Bersama dengan seorang yang saya kira kebanyakan kita kenal beliau, Profesor Dr. Basri bin Ibrahim Al-Hasani, yang telah menulis karya, sama ada karya sendiri dan menterjemahkan karya lebih daripada 100 buah, alhamdulillah. Dan beliau terlalu banyak menulis buku dan sebahagian buku pun ada di rumah saya. Ini antara buku terbaru beliau, Fikih Imam dan Makmum. Jadi sesiapa yang berminat untuk menyertai program ini, kita akan anjurkan sebanyak 3 siri bersama dengan beliau insya-Allah pada hari Sabtu 21 Mei, 28 Mei dan 4 Jun ya, 9 hingga 11 pagi. Dan sesiapa yang tak sempat untuk mengikuti secara langsung dan bimbang kerana kita ada rakaman, jadi boleh ditonton pada bila-bila masa ya. Nanti saya akan berikan dia punya maklumat pendaftaran tu di mana nanti insya-Allah di ruangan komen yang ada. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau saya berikan maklumat nanti, mungkin tuan-tuan dan puan-puan tak dapat nak klik link di situ. Nanti habis je kita punya sesi nanti, boleh tengok balik di Facebook saya, insya-Allah saya akan sertakan maklumat tersebut. Boleh klik link di situlah insya-Allah ya. Okey. Ustaz Fizuddin, lebih kurang dalam 60 orang lebih bersama dengan kita pada hari ini. Ada di Facebook saya dan juga page Fakih Sinijaz.
Kita berikan masa untuk Ustaz dalam 3 minit lebih kurang untuk membuat rumusan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustaz Zulkhairi. Secara umumnya, salat adalah merupakan satu perkara yang menjadi tunjang utama dalam ibadat kita, iaitu dalam bila disebutkan kepada kita, iaitu Allah SWT menyatakan bahawa wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, tidak aku menciptakan jin dan juga manusia kecuali untuk beribadat. Jadi bila sebut ibadat itu luas, tapi bila kita perhatikan di dalam banyak-banyak ibadat manakah yang paling utama, iaitu ibadat salat. Dan salat ini kita tidak ada satu kaedah ataupun kita tidak ada satu cara untuk kita tahu, faham berkenaan dengan salat, boleh mengamalkan salat, melainkan dengan cara yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Kalau kita semata-mata kita meneliti ayat-ayat Al-Quran tanpa kita melihat kepada sunnah Nabi SAW, kita tidak akan jumpa cara solat yang sebenar, dan kita tidak akan jumpa bagaimana cara untuk kita tunaikan solat. Perkara ni adalah termaktub ataupun diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Dan antara perkara yang diajarkan oleh Nabi SAW di dalam salat adalah qiyam. Qiyam iaitu berdiri untuk menunaikan salat, seperti mana dalam ayat-ayat Al-Quran dan yang lain-lain. Dan Nabi SAW berdasarkan riwayat Al-Bukhari rahimahullah menyatakan bahawa sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu salatlah seperti mana kamu melihat aku salat. Maksudnya kita tidak ada cara yang lain untuk kita salat melainkan seperti mana yang Nabi salat. Dan salat Nabi ini, walaupun Nabi telah meninggalkan kita 1400 tahun lebih, Nabi telah meninggalkan kita, tapi salat Nabi ini masih lagi terakam dengan baik, dirakamkan dengan baik melalui hadis-hadis Nabi SAW yang direkodkan oleh para ulama, dan disitulah menjadi rujukan utama kita dalam salat, bacaan dalam salat, perbuatan dalam salat, apa semua ni termasuklah qiyam itu sendiri. Dan qiyam ini tadi mungkin saya nak sentuh sikit juga. Qiyam ini juga oleh kerana tadi ada peringkat-peringkat, kalau mampu berdiri, kalau tak mampu duduk, kalau tak mampu dalam keadaan berbaring, menunjukkan bahawa kemuncak seseorang Muslim itu dalam keadaan sihat, iaitu dia dalam keadaan boleh berdiri untuk melakukan qiyam. Juga sebagai satu motivasi kepada kita untuk kita menjaga kesihatan diri kita supaya kita dapat melaksanakan solat dalam keadaan yang posisi yang sebenar, yang ditunjukkan seperti mana yang disebut oleh Ustaz Aziah tadi, iaitu makcik-makcik tua apa sebagainya, ataupun pakcik-pakcik yang mana mereka dah tak mampu lagi dah, mereka akan cemburu melihat anak-anak muda yang sihat dan kuat tapi malangnya mereka tidak solat. Ini satu kerugian yang besar lah. Jadi kalau dapat solat tu, kalau dapat solat yang qiyam yang panjang-panjang, lama dan sebagainya, itu qiyamul lail, itu lebih baik lagi lah. Kita didik diri kita, kita ajar diri kita untuk kita tidak bermanja-manja. Umat Islam ni bila dia dalam keadaan berdiri tu, dan Nabi ajar pula berdiri lama, maksudnya Nabi tak ajar supaya umat Islam ni dalam keadaan manja. Dalam berdiri ni adalah simbol bersedia dalam apa jua kemungkinan. Apa jua kemungkinan, termasuklah kita kata dalam untuk mempertahankan agama. Sebab tu dalam salat khauf sekalipun masih lagi ada qiyam ni, iaitu posisi untuk berjaga, melihat apa kita kata pergerakan musuh, untuk mengetahui apa musuh nak buat ketika kita sedang salat. Maksudnya fungsi qiyam itu luas, dan dalam banyak perkara qiyam ini memberikan, kita kata kalau kita kata dalam solat dan di luar solat, qiyam di luar solat ini menjadikan umat Islam ni umat yang aktif, umat yang bekerja, umat yang bergerak. Sebab apa? Dengan solat, dengan berdiri kita boleh banyak melakukan perkara berbanding dalam keadaan kita duduk. Sebab tu dalam keadaan, contoh dalam keadaan kita nak kekang rasa marah kita itu, kalau dalam keadaan berdiri, Nabi suruh duduk.
Sebab apa? Sebab bila duduk ni tak banyak benda boleh buat. Tangan pun nak pukul orang, nak tendang orang, kaki pun tak jauh dia punya jangkauan dia. Berbanding kalau kita berdiri, kita boleh, kalau orang tu lari, kita boleh kejar lagi, kita boleh ligan dia. Dan kalau tak boleh tahan ketika duduk, hadkan lagi pergerakan tu ketika baring. Tapi sebaliknya di dalam solat, sebaik-baiknya kita dalam keadaan posisi yang sebenar, iaitu berdiri, disamping kita menuruti sunnah Nabi SAW dalam keadaan qiyam ini, dia membawa kepada ketenangan, kekhusyukan, ketundukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga yang menyatakan bahawa malaikat dijadikan dalam keadaan banyak posisi. Ada posisi qiyam, ada posisi sujud sepanjang hayat dia, rukuk sepanjang hayat dia. Jadi perbuatan di dalam salat juga adalah, kita kata, untuk, sebagaimana Ramadan baru ni, untuk memalaikatkan manusia, supaya manusia ni dalam keadaan dekat taqarrub dia dengan Allah Subhanahu Taala, dekat penghambaan diri dia kepada Allah Subhanahu Taala, seperti mana para malaikat. Jadi malaikat ada dalam keadaan sujud sepanjang masa. Kita tak mampulah, kita manusia, kita bukan malaikat. Jadi kalau sujud sepanjang masa, tak makan, tak minum, susahlah kita. Jadi demikian rukuk sepanjang masa pun tak mampu, qiyam sepanjang masa pun tak mampu, dan berpuasa sepanjang masa pun kita tak mampu nak tahan syahwat, tahan lapar, dahaga. Tapi ada sebahagian daripada amal perbuatan kita itu seperti mana yang Allah SWT jadikan kepada para malaikat. Iaitu tujuannya apa? Tujuan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Taala, walaupun dalam masa yang sama kita adalah sebagai seorang manusia, bukan sebagai satu malaikat. Jadi walaupun kita manusia, kita tetap boleh ada peluang untuk menjadi orang yang dekat dengan, hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan insya-Allah kita perbaiki qiyam kita. Tak sama qiyam kita umur darjah 1 dengan umur 40, umur 60, tak sama. Mudah-mudahan penghayatan kita lebih dalam lagi terhadap solat kita, dan kita berharap solat kita, ibadat kita, rukuk kita, semua qiyam kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar itu, wallahu a'lam. Terima kasih banyak Ustaz Fizuddin. Saya gembira dengar kupasan Ustaz Fizuddin tadi, dan saya agak terkejut apabila Ustaz kaitkan dengan isu marah tadi. Kalau marah tu berdiri kena duduk, maknanya itu saling meneguhkanlah poin yang disampaikan oleh Ustaz Aziah. Berdiri tu lambang manusia, umat yang kuat kan. Okey, kita ada masa sedikit lagi. Dengan minta maaf tuan-tuan dan puan-puan, saya kena kejar ke Bangi. Section 4, orang Section 4 boleh jumpa malam ni kalau ada di Surau As-Sabah. Okey, Ustaz Aziah, Tuan Sulaiman yang sentiasa mendukung, ya. Sebaiknya berdiri. Minta maaf saya tolong jawab bagi pihak Ustaz Fizuddin sebab nak kejar masa. Ya Kak Ina syafakumullah, Kia mengajar kita bersabar, saya setuju. Okey, Ustaz Aziah, 2-3 minit rumusan. Terima kasih Ustaz, 1 minit je cukup Ustaz. Okey. Kalau kita tengok, maksudnya kan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa amalan yang akan dihisab adalah berkenaan dengan solat. Jadi kalau kita nampak keutamaan di sini, solat ini sangat-sangat penting untuk kita titik beratkan, dan sehinggakan maksudnya daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kena ajar anak untuk solat. Kan, maksudnya ada dia punya fasa kan, maknanya 7 tahun macam mana, 10 tahun macam mana untuk ajar berkenaan dengan solat selain daripada mengajarkan membaca Al-Quran. Jadi kita nampak keutamaan kat sini berkenaan dengan solat. Jadi dengan solat ini, dengan qiyam itu maksudnya adalah tanda kita membesarkan Allah, sebab kita mengiktiraf bahawa Allah itu sentiasa mengawasi kita, kan, dan melihat apa yang kita lakukan. Jadi dekat sini maksudnya amat penting untuk kita sentiasa mengambil perhatian berkenaan dengan pemaknaan solat. Dia bukan maksudnya sebab kita nak elakkan kat sini dia hanya sekadar ritual. Maksudnya kita buat hari-hari macam tu kan, tetapi ia sesuatu yang mendatangkan kesan kepada diri kita. Sebabnya dia macam ni, dia macam kita nak seberang sungai kan. Sebab solat ini kan satu cara komunikasi yang memang khusus kita dengan Allah. Kan, khusus kita dengan Allah, kita berkata-kata dengan Allah dengan doa kita semua kan. Jadi kalau kita yang robohkan jambatan tu, jadi kita boleh bayanglah macam mana kehidupan kita. Jadi sekian Ustaz. Terima kasih.
Terima kasih Ustaz Azia, terima kasih banyak Ustaz Fizuddin, dan terima kasih pada semua audiens yang hadir, terutamanya bonda yang saya sentiasa ingati dan kasihi, Puan Hajah Kamariah yang hadir pada hari ini, dan juga ibu-ibu, bapa-bapa, kakak-kakak, adik-beradik, adik keluarga, teman-teman sekalian. Terima kasih banyak yang sedia hadir pada hari ini. Termasuk saya perasan yang hadir ialah teman kesayangan Ustaz Hafizuddin pun turut memberikan sokongan dari awal. Ustazah Fatin, lama tak jumpa. Kak Azimah hadir, adinda saya Zul Syakimin pun ada. Barakallahu fikum. Tuan-tuan dan puan-puan, esok kita jumpa untuk siri yang kedua, membincangkan tentang rukuk, dan saya berharap saya sebagaimana hari ini saya dapat banyak poin daripada Ustaz Hafizuddin dan juga Ustaz Azia. Saya harap saya sendiri pun, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mendapat banyak input daripada perbincangan rukuk pada esok hari insya-Allah bersama dengan Ustazah Asma Hussein dan juga Ustaz Yusri Hafiz insya-Allah. Okey, kita jumpa lagi. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.